mana perginya tanah Rizab Melayu? Siapa yang bertanggungjawab untuk mentadbir dan mengurus serta melindung tanah tersebut daripada ancaman pembangunan? Saya tafsirkan di sini adalah ancaman pembangunan. Jadi di mana perginya? Contohnya tanah emas, iaitu tanah pertempatan Melayu di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kenapa tanah tersebut tak hilang? Kenapa masih kekal sehingga sekarang? Sedangkan kita tengok kawasan pertempatan Melayu di Kuala Lumpur itu terletak di dalam Golden Triangle, iaitu kawasan pusat bandaraya Kuala Lumpur, tapi tak hilang disebabkan oleh sebuah badan yang bertanggungjawab melindungi dan mempertahankan tanah-tanah tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah tanah pegangan adat Negeri Sembilan. Okey, tanah pegangan adat Melaka. Tanah tersebut tidak mengalami penyusutan yang amat ketara berbanding dengan tanah Rizab Melayu, sebab kerana penguatkuasaan undang-undangnya masih kuat. Okey, secara ringkasnya tanah Rizab Melayu ini ada 3 kategori, iaitu pertama sekali ialah tanah Rizab Melayu milik kerajaan ataupun tanah kerajaan. Yang kedua ialah tanah Rizab Melayu milik individu Melayu, yang biasanya hilang ialah milik individu Melayu. Dan yang ketiga ialah tanah Rizab Melayu bermilik tetapi dimiliki oleh orang bukan Melayu. Tanah-tanah tersebut telah diisytiharkan sebelum merdeka 1957. Jadi lembaga amanah yang saya masukkan di sini, kita menjadikan raja ataupun Yang di-Pertuan Agong sebagai penaung utama. Okey, penaung utama yang akan bertindak sebagai pelindung, tidak hanya kepada regimen askar Melayu, tidak hanya kepada agama Islam, tidak hanya kepada bangsa Melayu, tetapi juga kepada tanah Rizab Melayu. Apa gunanya kalau Yang di-Pertuan Agong mempertahankan 6 lagi elemen tetapi tanah Rizab Melayu dibiarkan? Tak guna kita menjadi rakyat di Malaysia sebagai anak pribumi tanpa tanah. Jadi badan tersebut mestilah bebas dan bertanggungjawab tidak hanya kepada pelindung tetapi juga menyediakan sumber keuangan pembangunan tanah dan tidak melihat tanah itu adalah komoditi, sebagainya aset untuk memajukan bangsa Melayu. Kita cuba lihat, kita teliti balik kes-kes pengambilan balik tanah Rizab Melayu ni yang tak gantikan semula. Jadi cara apabila kita dah berjaya mewujudkan satu mekanisme untuk menggantikan semula tanah-tanah Rizab Melayu, disarankan agar diwujudkan sebuah badan. Sebuah badan ni maksudnya sebuah badan bukan di peringkat negeri tapi sebuah badan di peringkat persekutuan. Kita tengok macam mana tanah adat Nanning, macam mana tanah adat di Negeri Sembilan, macam mana tanah MCL di Melaka, macam mana tanah penempatan pertanian Melayu di Kuala Lumpur masih berjaya mengekalkan saiznya walaupun dah berusia lebih 100 tahun. Dan mereka mempunyai badan yang bertanggungjawab yang memastikan bahawa tanah tersebut tidak terhakis, tidak susut dia punya saiz dia. Jadi tanah Rizab Melayu ni kita tahu dia punya pentadbirannya adalah di bawah ruler in council ataupun raja dalam majlis, tapi raja dalam majlis ni lebih kepada tafsiran ataupun lebih kepada melihat siapa itu Melayu, tetapi tak memikirkan tidak melihat kepada mekanisme penggantian semula tanah-tanah yang susut.